Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3A2 ataupun nama baru kelas awak 3 aspirasi ke? Cikgu pun tak pasti, tak ingat. Tak apa. So hari ni cikgu rakam video yang pertama kita untuk cikgu terangkanlah tentang bab 1, permulaan untuk bab 1 untuk tingkatan 3, iaitu tajuk rangsangan dan gerak balas. Tajuk rangsangan dan gerak balas ni dia ada banyak, dia punya subtopik dia. Yang pertama awak akan belajar tentang sistem saraf manusia, maksudnya sistem saraf apa yang ada di dalam badan awak, saraf-saraf yang terlibat dalam menghantar impuls ataupun menghantar maklumat daripada otak ke seluruh anggota badan kita. Yang kedua, rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Maksudnya apa yang berlaku dalam badan kita, apa rangsangan yang terlibat apabila kita nak buat sesuatu, gerak balas kita, iaitu kita akan sentuh nantilah. Kemudian rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So ada 3 subtopik besar dalam ni yang akan cikgu sentuh lah dari untuk kita punya topik yang pertama ni. So hari ni cikgu akan sentuh tentang 1.1 dulu, iaitu sistem saraf manusia. Cikgu ingatkan, apabila tamat sahaja sesi kita ini, awak akan boleh untuk memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Maksudnya awak boleh menerangkan sikit, dan awak boleh lakar ataupun awak boleh melukis struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Kemudian awak boleh membuat urutan aliran impuls. Maksudnya boleh buat urutan, boleh tahu daripada mana, daripada start kita punya pergerakan saraf kita tu, ataupun maklumat impuls tu bergerak daripada mana, dia bergerak ke mana. Kemudian mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf. Maksudnya kita nak tahu betapa pentingnya sistem saraf ni pada manusia lah, terutamanya kita. So yang pertama cikgu akan terangkan tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Maksudnya sangat penting. Kalau sistem saraf ni tak ada, maksudnya koordinasi badan kita tidak akan sempurna. Sebab itulah ada setengah-setengah orang dia ada masalah saraf kan. Saraf dia rosak ke, dia akan efek pada struktur badan kita. Maksudnya mungkin dia akan, tangan dia tak boleh gerak lah, kaki dia cacat dan sebagainya. Semua itu berkaitan dengan saraf. Yang kedua, selain penglihatan, semua deria kita, penglihatan, pemikiran, pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan. So organ dalam badan kita ni pun berkaitan dengan saraf bagi mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui suatu proses. Dalam badan kita ni banyak proses yang berlaku, cuma kita je tak nampak. Apabila kita makan, apa yang masuk dalam badan kita diproses dalam kita punya perut, diproses, kemudian apa sahaja yang berlaku di dalam kita punya sistem perkumuhan, di dalam sistem apa lagi yang kita ada dalam ni, sistem pernafasan kita, semuanya dikawal oleh saraf kita. Jadi saraf ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Sebab di dalam badan kita tak boleh kawal. Semuanya dikawal oleh kita punya satu lagi sistem di luar kawal, iaitu sistem medulla oblongata. Yang itu cikgu akan sentuh kemudian. So sangat banyak. Cuma bahagian luar kita boleh kawal. Kita nak buat apa semua kita boleh tahu. Daripada segi penglihatan, pemikiran, kita boleh berfikir dengan baik. Dan juga daripada segi pergerakan badan kita boleh kawal. Cuma ada banyak benda dalam badan kita yang kita tak boleh kawal, yang dia berlaku secara semula jadi. Seterusnya, struktur sistem saraf manusia. Ni sistem saraf kita yang utamanya dalam sistem saraf kita ni adalah otak kita.
Otak kita ni adalah yang utama. Sekejap ya. Here's what I found. Okey, otak kita adalah yang utama. Otak ni yang mengawal semua sekali, ya. Otak kita ni orang cakap, kita kata enjin lah. Dalam tubuh badan kita dia adalah enjin. Dalam kereta ni ada enjin kereta, tapi dalam badan kita otak adalah kita punya enjin, ya, yang menggerakkan semua. Okey, kita terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Okey, apa itu sistem saraf pusat? Apa itu sistem saraf periferi? Okey, sistem saraf pusat dia terbahagi kepada dua, ya. Iaitu yang pertama kita ada otak, ya. Ni kita punya sistem saraf pusat kita, otak dengan saraf tunjang kita, ya. Ini sistem saraf pusat. Okey, otak apa saja yang berkaitan dengan sistem saraf kita mesti kaitkan dia dengan otak kita. Okey. Sistem saraf kita dan juga saraf tunjang. Saraf tunjang terdapat pada kita punya tulang belakang. Dan kita ada sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ni yang menghubungkan daripada otak, ya, ke seluruh anggota badan dan juga daripada saraf tunjang ke seluruh anggota badan. Sistem saraf periferi ni dia agak kompleks sikit lah. Ya, dia agak kompleks sikit. Dia ada terbahagi kepada 12 pasang saraf kranium. Kranium ni yang terdapat pada otak kita, ya, yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Maksud sistem saraf periferi ni dihubungkan. Awak senang nak ingat apa? Senang nak cakap, sistem saraf periferi ni dia menghubungkan daripada otak kita, daripada saraf pusat tadi, dia hubungkan kepada ke semua organ deria dan organ dalaman kita. Deria, kita ada berapa deria? 5 deria kan? Kita ada mata, kita ada hidung kan? Kita ada telinga kan? Jadi kita ada apa lagi? Lidah, rasa kan? Kemudian sentuhan. Okey, kemudian 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, yang ni 31 saraf spina daripada tulang belakang kita menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Ya, otot rangka kita lah. Kita punya tulang kita. Nak menggerak-gerakkan struktur dalam badan kita, semuanya dihubungkan oleh sistem saraf periferi. So sistem saraf periferi ni adalah kita kata sistem saraf yang membantu sistem saraf pusat. Dia bantu sistem saraf pusat, ya. Okey. Kemudian kita pergi yang seterusnya, fungsi sistem saraf manusia. Okey. Ini yang paling penting lah. Tadi awak dah kenal, dah tahu dah sistem saraf manusia terbahagi kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi ada dua yang utama. Sistem saraf pusat ada dua yang utama. Yang pertama otak, and then yang kedua saraf tunjang. Yang kemudian sistem saraf periferi pula terbahagi kepada dua lagi kan. Okey. Fungsi sistem saraf manusia, yang pertama mengesan rangsangan. Kita kesan rangsangan yang berlaku di sekeliling kita. Kita kesan rasa panas, kita kesan rasa sejuk, kita kesan rasa sentuhan yang berlaku. Kita kesan macam-macam lah, kita kesan, ya. Kita kesan bahaya dan sebagainya. Itu mengesan rangsangan. Rangsangan ni stimulus yang berlaku di sekeliling kita. Kemudian menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni adalah maklumat lah, ya. Impuls ni adalah maklumat. Tapi bentuk dia tu kita bukan kata dia bentuk dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Dia dalam bentuk impuls. Impuls satu benda yang kita tak boleh nak terangkan dengan terperinci lah. Maksudnya dia dalam suatu bentuk. Macam dalam suatu, kita kata dalam sampul surat kan, dihantar. Contohlah kan, dihantar daripada sentuhan kita, tersentuh satu benda tu kita cikgu sentuh laptop katakan, kita nak tahu ini laptop ke. So benda tu akan, maklumat tu dihantar dalam bentuk impuls, masuk dalam saraf kita dan terus dihantar ke otak akan tafsir, kemudian bagi tahu, ini adalah komputer, yang apa yang kita sentuh itu adalah komputer. Tapi benda ni berlaku dalam tempoh yang sangat singkat, kurang daripada 0.00001 saat, contohlah. Okey.
Kemudian kita ada mentafsir impuls. Dia tafsir pula. Macam cikgu cakap, otak akan tafsir. Apa benda yang kita sentuh tadi? Apa benda yang berlaku di sekeliling kita? Ini menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okay, kita akan hasilkan gerak balas yang sesuai. Apa yang perlu kita buat? Kalau kita terpegang benda panas, kan? Otak akan tafsir. Apa yang perlu kita buat? Kita akan gerakkan tangan kita. Kan? So itu semua adalah gerak balas lah. Gerak balas yang sesuai maksudnya apa yang paling sesuai pada situasi itu, apa yang paling sesuai kita buat. Itulah gerak balas. Otak dah tafsir, otak akan interpret tubuh badan kita untuk bergerak. Kalau kita nak berlari kan, kita kena lari ni. So otak akan tafsir kita untuk kita gerakkan kaki dan tangan kita untuk kita berlari. Okay? So itu adalah saraf lah. Semua berkaitan dengan saraf. Okay, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, yang ni something yang sebenarnya awak tahu tapi mungkin tak pernah diterangkan secara saintifik kan. Tindakan terkawal adalah tindakan yang kita boleh kawal. Sebenarnya kita tahu apa yang kita buat. Contoh macam kita menulis, kita berjalan, kita berlari, ya, kita membaca, kita dengar arahan mak kita, so pergi kedai dan sebagainya. Itu adalah tindakan yang terkawal. Kita boleh buat dan ataupun kita tak boleh buat. Terkawal. Kita yang kawal dia. Tindakan di luar kawal pula adalah tindakan yang kita tak mampu nak kawal dia. Ya? Ataupun tindakan ni kita tak perlu berfikir. Ya? Contoh kalau kita terpegang benda panas, kan, kita tak perlu fikir. Tindakan tu terus tangan kita akan elakkan daripada benda panas tersebut. Itu adalah tindakan luar kawal. Ataupun kita nampak kereta, kita elak. Itu macam kita nak mengelak daripada aksiden. Itu benda semua itu adalah tindakan yang di luar kawalan kita. Tindakan luar kawal ni ada dua lah. Yang pertama yang berlaku dalam sistem badan kita. Dalam sistem badan kita pun tindakan luar kawal kita tak boleh kawal. Organ dalaman kita tak boleh kawal dia. Apa yang berlaku dalam badan kita. And then di luar tubuh badan kita lah yang pun ada juga yang kita tak boleh kawal. Okay, tindakan terdakwa, gerak balas badan manusia terhadap rangsangan yang boleh dibagi kepada tindakan terkawal dan tindakan di luar kawal. Okey, awak ada dah nota ni, just awak rujuk saja, ya, tak perlu cikgu dah bagi nota, jadi tak ada masalah sebenarnya, ya. Awak boleh rujuk sambil-sambil awak tengok video ni lah. Okey, tindakan terkawal. Apa itu tindakan terkawal? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Ya, awak sedar benda tu berlaku dan awak ikut benda tu, awak boleh buat ataupun awak tak payah buat. Itu adalah mengikut kehendak awak. Sorry. Okay, semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Okay, otak kita yang kawal. Okay, contoh tindakan terkawal: membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam. Ini contoh-contoh tadi pun cikgu dah terangkan pada awak. Okay. Kemudian tindakan terkawal. Ini contoh-contoh lah, ada gambar siap dah semua. Kita bersenam, kita makan, kita bercakap, bersembang dengan kawan kita, kita menulis, kita membaca dan sebagainya. Okey, ini contoh urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal. Yang ni yang penting ni, awak kena tahu. Daripada mana? Rangsangan. Rangsangan ini apa? Rangsangan ni adalah benda yang berlaku di sekeliling kita. Atau dalam bahasa Inggeris dia, kita panggil dia sebagai stimulus. Ya, stimulus, rangsangan. Rangsangan. Ada orang bercakap, ya, awak dengar ada orang bercakap, itu adalah rangsangan. Rangsangan tu akan diterima oleh awak punya telinga, ya. Di telinga, daripada telinga tu dia ada dia punya reseptor dia, reseptor atau kita panggil sebagai effector, reseptor. Reseptor di dalam telinga manusia. Reseptor ni macam suatu sel-sel, sel-sel kecil. Sel-sel kecil yang kita kata yang sensitif dengan rangsangan. Ya, kita panggil dia sebagai reseptor. Dia sel-sel kecil yang sensitif. Dengar, dia dapat, and then dia akan ubah rangsangan tu tadi, convert rangsangan ni kepada impuls. Ya. Dia akan convert rangsangan kepada impuls. Maksudnya apa?
Kita punya stimulus tadi tu dia akan convert ni dia tukar kepada bentuk impuls. Impuls ni macam cikgu cakap tadi dalam bentuk maklumat. Dalam bentuk maklumat. Impuls saraf ni terus pergi ke otak, ya. Pergi ke otak, dia proses di otak. Dekat otak ni dia buat apa? Dia proses maklumat tu. Proses maklumat. Dia proses maklumat. Lepas dia dah proses maklumat tu, apa dia buat? Dia hantar semula kepada otot ataupun kelenjar, ya. Efektor. Ya, dia hantar kepada bahagian efektor badan kita. Sama ada otot ataupun kelenjar. Tangan kita, kaki kita. Apa yang kita nak buat? Ya, apa yang kita nak buat? Itu yang dipanggil sebagai gerak balas. Dah dapat maklumat tu, maklumat dah diproses, kemudian maklumat tu dihantar semula ataupun impuls tu dihantar semula kepada kita punya anggota badan kita. Apa anggota badan kita nak buat? Tangan kita akan sentuh skrin tu dan tekan skrin dan jawab telefon. Itu yang dipanggil sebagai rangsangan. Okey. So dia bermula daripada itu dipanggil sebagai gerak balas. Dia bermula sebagai rangsangan, ya, rangsangan dengar bunyi telefon, and then reseptor pada telinga kita akan ambil maklumat tu, akan ambil rangsangan tu, akan convert dia kepada impuls saraf. Tukarkan dia dalam impuls saraf, hantar dia kepada otak. Otak akan mentafsir ataupun akan memproses maklumat itu, hantar semula kepada anggota badan yang akan terlibat untuk melakukan gerak balas. Sama ada tangan, kaki, apa-apa sajalah. Dan dia akan bergerak balas. Contoh kalau ada orang bersembang dengan awak kan, contoh. Ada kawan bercakap kat awak. Tanya khabar awak dan telinga awak mendengar. Ya, telinga awak mendengar, reseptor dalam telinga awak akan menukarkan maklumat tadi tu, rangsangan tadi tu kepada impuls, akan hantar ke otak. Otak hantar balik kepada awak punya otot ataupun kelenjar. Kalau di sini di mulut kita lah. Mulut kita akan buat gerak balas. Maksudnya mulut awak akan kata apa? Khabar baik. Kawan awak tanya khabar tadi, awak pun kata khabar baik. Nampak macam jauh je dia punya pusingan tu kan, tapi sebenarnya semua ini berlaku dalam tempoh yang amat sekejap, ya. Sangat-sangat sekejap. Tak boleh nak kata apa pun, memang sekejap sangat, ya. Okey, tindakan luar kawal, tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal, tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Okey, maksudnya kita tak payah fikir. Dia berlaku juga di sekeliling kita. Kita tak payah fikir. Maksudnya tak menggunakan otak pun. Kita tak ada guna otak. Kita hanya menggunakan kita punya saraf spinal ataupun kita punya saraf tunjang kita. Daripada saraf tunjang terus kita buat tindakan. Ya, maksudnya dia tidak memerlukan otak untuk berfikir di sini, ya. Tindakan luar kawal terbagi kepada dua kumpulan. Yang pertama, tindakan luar kawal melibatkan medulla oblongata. Medulla oblongata terdapat di dalam otak kita di sini. Ya, awak tengok yang cikgu gariskan dengan warna merah ni, dalam tu medulla oblongata. Medulla oblongata ni dia punya fungsi yang lain adalah dia mengawal keseimbangan badan. Seimbangan badan. Okey, kemudian fungsi dia yang utama dia di sini adalah dia mengawal kita punya denyutan jantung. Awak tak boleh kawal tu. Itu tindakan di luar kawal yang hanya melibatkan medulla oblongata. Denyutan jantung kalau berhenti habis kita. Ya. Medulla oblongata ni tu dia cakap kalau kita accident, sebab tu otak kita ni main peranan, ya. Accident dan sebagainya, otak kita ni kalau berhenti berdenyut, berhenti berdenyut pula. Otak kita ni berhenti berfungsi, maksudnya kita kecedera otak dengan teruk, medulla oblongata kita rosak ataupun cedera. Itu yang menyebabkan kita punya denyutan jantung kita tak stabil, pernafasan kita akan terganggu. Peristalsis adalah proses menghasilkan air besar. Ada usus besar di situ, peristalsis. Kita penyah tinjaan kan dalam bahasa Melayu yang lain lah. Okey, kemudian rembesan air liur. Semualah
Itu semua kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal yang itu. Okey, tindakan luar kawal melibatkan medulla oblongata. Peristalsis ni, ini peristalsis makanan. Ada juga peristalsis yang melibatkan kita punya nyah tinja, nak buang kita punya ni makanan ke ni, tak pasti cikgu. Tapi cikgu rasa macam kita punya apa ni, air besar kita lah kan. Tak pasti. Tapi sebenarnya makanan boleh, and then air besar kita. Maksudnya dia bergerak tu, kita tak kawal dia pun dalam tubuh badan kita tak boleh kawal dia. Okey, tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang. Ini yang cikgu kata kita panggil sebagai tindakan refleks. Yang ini melibatkan saraf tunjang. Dia tak melibatkan medulla oblongata, tak melibatkan otak. Ya, ini luar kawal juga, sama macam tadi. Iaitu menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Ya, ni kita punya tulang belakang kita. And then, ini kita tak boleh kawal. Menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Ini kita tak payah fikir. Kita terpijak, terus kita akan alihkan kaki kita. Bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Kemudian, ni semua-semualah tindakan luar kawal. Bersin. Kalau tengok ini apa yang kita buat. Selalu kan, ketuk kita punya ni, dia akan terangkat sendiri. Ketuk kan. Itu ada juga doktor-doktor. Kalau pergi jumpa doktor, doktor kadang-kadang buat benda ni kan. Okey. So ini contohlah. Contoh dia bagaimana aliran impas dia. Ini adalah kita punya apa kita panggil tadi? Macam mana? Ini kita punya reseptor kita pada hujung jari. Reseptor pada hujung jari. Kat hujung jari kita ni, kat mana-mana bahagian badan kita semua ada reseptor. Reseptor ni cikgu cakap apa? Sama macam atas, sel-sel yang mentafsir maklumat, ya, ataupun mentafsir rangsangan. Ni rangsangan kita, terpegang benda panas. Kemudian reseptor ni tadi akan bawa maklumat tu, aliran impuls akan pergi kepada saraf tunjang. Saraf tunjang berada di belakang tubuh badan kita ataupun di belakang tulang belakang kita. Dan daripada saraf tunjang, dia terus sahaja akan hantar kepada kita punya efektor. Efektor ni adalah otot. Ya, otot lah, otot kita. Di sini tangan kita. Kan otot tangan kita akan tarik tangan kita terus. Benda ni sangat-sangat cepat, ya, daripada reseptor yang terdapat pada kita punya hujung jari bergerak ataupun impuls tu bergerak masuk saraf tunjang sekejap, keluar balik pergi kepada efektor, dia akan gerakkan tangan kita balik. Okey, so ini adalah yang dipanggil tindakan refleks, tindakan luar kawal. Kalau nak bagi jawapan, boleh bagi tindakan refleks boleh, tindakan luar kawal pun boleh, sama sahaja. Okey, ini kepentingan yang terakhir, kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan seharian. Okey, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Okey, so kita boleh kawal dia. Kita nak koordinasi badan kita. Semua sekali, ya, berkaitan. Sebab itu sistem saraf kita ni kalau kita accident ke ataupun kita punya bila kita lahir kan, sistem saraf kita ada yang tak okey ataupun ni, kita akan cacat, kita akan makan tak boleh dan sebagainya. Banyak faktor yang akan menyebabkan tubuh badan kita tidak akan menjadi normal, ya, kalau kita punya sistem saraf kita bermasalah. Saraf ni dalam tubuh badan kita ni, setiap daripada tangan, kaki kita semua penuh dengan sistem saraf, ya, sistem saraf, ya, yang kita tak nampak lah, ada dalam tubuh badan kita, kena belah lah. Okey, sistem saraf yang terjejas lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh. Okey, lumpuh separuh atau lumpuh keseluruhan. Ada banyak kes yang begini, ya. Maksudnya dah tua-tua kadang-kadang, ya, sistem saraf dia akan semakin tak okey, ataupun bila dia dah biasa orang yang ada masalah ni bila dah tua ataupun dia ada pernah accident, pernah mengalami kecelakaan dan sebagainya, ataupun pemakanan pun boleh menjadikan sistem saraf kita rosak. Okey. Alright. So itu sahaja untuk video kali ini. Cikgu harap
awak boleh ikut. Sebabnya cikgu dah bagi awak nota, jadi daripada nota tu awak akan rujuk kembali kepada cikgu punya video inilah sambil-sambil. Kalau ada sebarang masalah ataupun soalan, awak boleh bertanya kepada cikgu dalam grup kita lah, ataupun boleh PM cikgu terus. Ya. Habis selesai awak tengok video ni, cikgu akan bagi awak latihan lah. Okay, so itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih sebab sudi mendengar video selama 25 minit ni, agak lama juga. Okay, so cikgu harap awak sabar dan mendengar dengan baik supaya kita kata apa ya, pembelajaran dan pengajaran tu masih boleh berlaku dan awak masih dapat ilmu walaupun awak berada di rumah. Dan cikgu harap kita akan dapat berjumpa lah secara bersemuka dengan lebih cepat lagi daripada apa yang ada sekarang ni kan. Sepatutnya bulan 3 kan, tapi tak apa. Buat masa ni kita buat dulu yang mana yang kita mampu. Okey, cikgu akan bagi latihan nanti ya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.